Yati pergi ke rumah bapak dia. Yati sampai, mak tiri dia dah terbaring, perut dah makin besar. Dan bila Yati selak kain tu untuk tengok, dia dah besar macam kembung katak. Yati bila pegang tu, mak, kerasnya mak, ini ada masalah ni. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yati, kesini cu. Nenek betul-betul tak suka dengan mak tiri baru kamu. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh nenek Yati kepada Yati. Kisah ini bermula dengan seorang yang bernama Yati. Yati tinggal bersama nenek dia di sebuah rumah banglo yang besar. Tapi yang peliknya, di dalam rumah banglo itu ada Yati, ada mak Yati, bapak Yati dan juga saudara mara yang lain. Nenek dia adalah bomoh yang handal. Hampir setiap hari, Yati akan nampak orang tetamu datang ke rumah banglo yang besar tu untuk jumpa nenek dia. Ada yang datang minta tolong, ada yang minta berobat. Dan selalu bila tetamu tu datang, mereka akan jumpa nenek dia dan duduk di ruang tamu lah. Rumah tu besar. Selepas berbincang dalam 20-30 minit antara tetamu tu dengan nenek dia, nanti nenek dia akan buat apa tau? Dia akan bawa tetamu itu masuk ke dalam satu ruang khas. Di tepi ruang tamu tu tingkat 1 ada satu bilik tau. Dan mereka semua akan beramai-ramai masuk ke dalam itu bilik dan mereka tutup pintu lah. Jadi pada mulanya masa Yati kecil, dia tak tahu apa yang terjadi kat dalam tu. Tapi yang dia dengar lah, selalu bila dah tutup saja pintu tu, dia akan dengar dalam bilik tu ada orang terpekik-pekik. Ada yang meronta-ronta. Jadi waktu dia kecil, Yati macam takut tau. Macam, kenapa dia tanya mak dengan bapak dia. Tapi mak bapak dia selalu cakap, alah Yati jangan risau, orang kat dalam tu minta tolong nenek sebab orang tu sakit. Jadi nenek kadang-kadang tolong, dia urut. Jadi Yati tak perlu risau lah. Jadi Yati dibesarkan dalam keadaan macam itu. Nanti setiap hari dia main-main dekat ruang tamu tu, nanti orang datang masuk bilik dan kejadian tu akan berlaku lah. Jadi lama-lama Yati dah biasa dengan keadaan tu. Nenek Yati adalah seorang bomoh yang handal dan tak ada satu orang pun yang berani melawan kata nenek dia. Kalau nenek dia dah buat satu keputusan, tak ada sesiapa pun yang berani membantah. Tapi setahu Yati, nenek dia adalah orang yang baik kalau orang ikut cakap nenek dia. Jadi sesiapa yang ikut kata nenek dia akan bagi segalanya. Dan salah satu orang yang paling baik kepada nenek dia adalah bapak Yati. Bapak Yati ni kira anak sulung, anak yang paling favourite. Sebab apa tau? Sebab bapak dia selalu ikut je cakap nenek dia. Tak pernah bantah walau sekali. Ikut punya ikut sampai tahap bapak Yati waktu nak kahwin pun wanita itu harus pilihan nenek Yati. Kalau nenek Yati tak membuat pilihan, kalau bukan dia punya, memang tak kahwin-kahwin lah bapak Yati tu. Jadi bila bapak Yati nak cari pasangan hidup, nenek dia kata, biar aku cari. Cari, terjumpalah seorang wanita tu, iaitu Mak Yati lah. Jadi wanita tu, Mak Yati tu kahwin dengan bapak Yati, dapatlah Yati. Dan walaupun mereka dah menikah, nenek dia tu melarang bapak dengan Mak Yati pindah keluar lain. Harus duduk dalam rumah banglo tu. Memang banyak bilik, besar. Jadi tak ada alasan. Daripada segi ekonomi pun tak ada masalah. Memang nenek dia orang kaya. Bila umur Yati dah lanjut, dah dalam remaja, umur 18 tahun, 19 tahun, dia pun ada kegiatan dia sendiri. Dia nak pergi, kadang-kadang tidur dekat rumah kawan dia, tapi selalu dihalang oleh nenek dia. Melainkan urusan sekolah je dia boleh. Selain daripada tu dia tak boleh. Jadi Yati pun macam, alamak, bosan lah kalau duduk kat banglo ni. Tapi dia banyak duit, dia tak kisah sangat. Sampailah bila umur Yati 22 tahun. Tiba-tiba dapat tahu yang mak Yati meninggal dunia. Dan meninggal dunia dia secara mengejut. Dapat tahu mak Yati meninggal atas guna-guna orang. Orang menghantar ilmu hitam untuk menyerang mak Yati. Sebenarnya ada peperangan yang terjadi antara nenek Yati dengan musuh yang menggunakan ilmu hitam. Tapi nenek Yati kalah. Dan yang menjadi korban adalah mak Yati. Bila nenek Yati dapat berita menantu kesayangan dia, pilihan dia meninggal dunia, dia sedih. Dia macam tak percaya.
Dan dia cakap dengan diri dia, aku ni pomo yang paling handal, tapi aku boleh kalah dengan musuh aku. Mana aku nak letak muka? Menantu kesayangan aku meninggal dunia. Mula daripada hari itu, nama nenek Yati dah mula turun. Orang dah mula tak percaya, dah mula ragu-ragu. Orang semua cakap, alah Nek cakap je pandai mengubat orang, bomo yang paling handal, tapi menantu kesayangan pun tak boleh nak tolong, sampai mati diperlakukan oleh orang. Kita orang tak percayalah, Nek. Nenek dia memang sedap. Aku memang tak terima ni. Memang nak kena ni orang yang melakukan. Yati tak tahu nenek dia ni ustazah ke, perawat Islam ke, atau bomo. Tapi yang dia tahu hanya nenek ni suka membantu orang. Setelah kejadian itu, nenek dia berubah sikap. Nenek dia makin tegas. Makin itu tak boleh, ini tak boleh, sebab dia takut kalau musuh dia dapat mengapa-apakan keluarga dia. Dia takut cucu dia pula mati, anak dia pula mati. Jadi makin tegas. Bila makin tegas, makin kongkong, makin ahli keluarga dia tak selesa. Dan salah satu orang yang paling tak selesa adalah Bapak Yati. Sebab setelah kematian isteri dia, Bapak Yati ni kena kongkong sampai satu tahap bapak dia sendiri dia tak boleh tahan. Jadi dah bertahun-tahun. Yati daripada 22 tahun dah sampai 25 tahun dah bekerja. Jadi bila dah 25 tahun tu, tiba-tiba bapak dia cakap, Yati, bapak nak cakap sesuatu lah Yati. Yati cakap, ya pak, apa tu pak? Sebenarnya semenjak kematian ibu kamu, bapak rasa kesorangan, kesunyian. Jadi bapak ingat bapak nak cari calon isteri lah sebagai pengganti ibu kamu. Tapi bapak kalau boleh nak cari calon sendiri, tak nak melalui nenek. Yati bila dengar tu, Pak jangan macam-macam pak. Bapak tak tahu ke nenek tu pomo yang handal? Kalau bapak membelakangi dia, apa kata dia nanti? Kalau tak dengan bapak, dengan Yati sekali kena. Sebab Yati bersumpah dengan bapak. Bapak tu kata, yelah Yati, sebelum ni kan bapak dah ikut pilihan nenek. Apa salah kalau sekarang setelah kematian arwah mak Yati, bapak nak cari calon sendiri? Sebab bapak dah pernah ikut calon nenek. Jadi sekarang boleh tak bapak cari calon sendiri? Engkau pun dah besar, dah boleh jaga diri sendiri. Duit pun kita banyak. Yati kata, Yati tak setuju lah pak. Nak kena bagi tahu nenek. Bapak dia cakap, alah, kau jangan takut lah. Nanti bapak sendiri yang bagi tahu. Kau anggap tak tahu je. Yati kata, okey lah. Kalau macam tu saya anggap saya tak tahu. Bapak jawab sendiri dengan nenek. Bapak dia kata, okey. Bapak dia pun mulalah jumpa satu perempuan ni, jumpa perempuan yang lain. Sampailah dia jumpa satu perempuan ni. Satu wanita ni, wanita dia baik sangat. Wanita ini bapak dia jatuh hati. Dan bapak dia ambil keputusan untuk bernikah dengan perempuan itu. Sebelum dia menikah, dia cakap, Yati, ni bapak dah jumpa lah. Ni bakal mak tering kau. Dan dijumpakan perempuan tu dengan Yati. Yati pun setuju wanita itu adalah orang yang baik dan boleh terima lah. Tapi Yati cakap, macam mana pun pak, bapak kena bilang nenek. Sebab itu mak bapak. Yati tak nak ada masalah dalam hubungan keluarga kita di kemudian hari. Baiknya perempuan itu pun setuju dengan Yati. Betul, abang. Saya rasa sebaiknya kita pergi jumpa mak abang dan kita tanya mak abang untuk restu hubungan kita. Bapak Yati kata macam, okeylah. Kita pergilah. Lagipun mak sendiri kan. Jadi besoknya pun sampai. Pada waktu siang, Yati berada di ruang tamu. Bapak dia keluar lah nak ambil perempuan tu kan. Jadi bila bapak dia patah balik dengan kereta, dia horn lah. Titit. Assalamualaikum, bapak dia cakap. Yang jawab, nenek Yati. Nenek Yati jawab lah, Waalaikumsalam. Daripada jauh dekat pintu tu, nenek dia tengok dalam kereta tu dan melihat. Nampak ada perempuan dalam kereta tu di sebelah anak dia. Jadi bila keluar saja, nenek tu cakap, itu siapa tu perempuan tu sebelah kau? Mai sini, masuk. Bapak Yati pun cakap, Assalamualaikum mak, ini kita masuk dululah sebab sini ada jiran, tak nak malu pula. Nenek cakap, masuk. Dia pun persilakan perempuan tu masuk sebab dia tak kenal kan, dia ingat tetamu ke apa. Jadi masuk ke ruang tamu. Dan di ruang tamu tu tak ada orang lain sebab orang semua siang kan, ada yang pergi kerja, ada pergi sekolah. Jadi kat situ nenek tu tanya, ni siapa ni? Jadi Yati ada kat situ juga. Jadi bapak Yati pun cakap, mak, maaflah mak kalau apa yang saya cakap ni menyinggungkan hati mak. Sebenarnya mak,
ini saya nak kenalkan wanita ini kepada mak. Inilah wanita yang akan jadi bakal isteri saya nanti, mak. Sebab ialah saya terpikat dengan dia dan kita pun dah setuju untuk menikah. Bila Nenek Yati dengar macam tu, Nenek Yati tu dah cakap, aku tak setuju. Aku tak setuju. Kau jangan macam-macam Walaupun kau ni anak aku, kau tak boleh membelakangkan aku. Perempuan ni bukan pilihan aku. Apa-apa jadi pun aku tak boleh setuju. Aku tak terima. Dan jangan berani-berani kau menikah di belakang aku. Tak sempat bagi air pun, tiba-tiba nenek dia dah cakap, balik. Kau hantar perempuan ni balik. Aku dah tak nak tengok korang dua bersama lagi. Jadi tak sempat minum air. Yati dengar semua perbualan tu kan dekat tepi kan. Jadi bapak Yati dengan perempuan tu pun angkat kaki jalan lah. Bila bapak Yati tengah hantar tu balik dalam kereta tu, perempuan tu cakap, bang, maaf bang, itu mak abang ke? Garangnya. Habis sekarang macam mana bang? Bapak Yati pun cakap, jangan risau. Apa nak susah? Abang kan lelaki, tak perlu ada wali. Kita kalau nak menikah pun, abang ada duit. Mak abang bagi banyak. Kita menikah di satu tempat, lepas tu kita tinggallah jauh daripada sini. Mak abang pun tak tahu. Jadi kita selamat. Wanita perempuan tu pun cakap, bang boleh ke bang? Sebab dia ni sikap dia baik. Dia kalau boleh dia nak bersama-sama lah dengan mak mentua dia ke apa kan. Dan mereka pun ambil keputusan untuk menikah. Dalam 2 bulan, bapak Yati tak balik kat banglo dia tu. Nenek dia dah mula risau. Tiba-tiba dah lepas 2 bulan, dia hubungi Yati. Bapak Yati cakap, Assalamualaikum Yati. Ini bapak nak bagi tahu tarikh pernikahan bapak Yati dan juga bakal mak Yati adalah di tarikh sekian-sekian. Yati cakap, terus pak, bapak tak nak bagi tahu nenek ke? Nanti nenek Yati terluka. Bapak Yati pun cakap, Yati kau sajalah yang bagi tahu. Sebab bukan kau tak tahu perangai nenek kau. Dia kalau tak suka, dia memang tak suka. Jadi Yati kata, okeylah pak, nanti saya bagi tahu. Yati pun habis kerja, dia baliklah dekat banglo tu yang rumah besar tu. Dan dia tegur lah nek dia. Assalamualaikum nek. Nenek jawab, Waalaikumsalam. Yati, kau nak apa? Ini bapak engkau pula dah berbulan-bulan tak balik ni. Tak ada berita, tak ada apa. Tiba-tiba Yati cakap, ni nek, ni saya nak bagi tahu nek. Baru-baru ni, bapak baru hubungi saya. Dan dia ada cakap lah yang tarikh pernikahan dia ada di waktu sekian-sekian. Bila nenek dia dengar macam tu, nenek dia tambah marah. Kurang hajar punya anak. Kau nikah dengan perempuan lain di belakang aku. Ini bukan pilihan aku. Nenek dia dah makin marah. Tu Yati cakap, Nek sabar nek. Nek nak buat apa nek? Nenek cakap, aku tahulah cara nak ajar anak aku. Kau ni budak-budak lagi. Kau jangan masuk campur. Jadi hari yang ditentukan untuk menikah, Yati pergi. Tapi nenek dia tak pergi. Dia diam aja. Saudara mara lain pun pergi. Bapak dia kan tinggal di negeri lain, jauh daripada rumah banglo nenek Yati tu. Jadi bila dah pergi jauh tu, bapak dia ingat dah selamat dah. Setahun tu dia tak balik. Jadi tahun depan Januari, isteri barunya bapak dia iaitu mak tiri Yati pun cakap, sebab sikap mak tiri dia tu baik. Dia cakap dengan suami dia, bang, sampai bila bang kita nak bermusuhan dengan mak kita sendiri? Itu mak mentua saya bang. Kita baliklah bang ke banglo tu. Kita pujuk hati dia. Kita merayu. Kita minta restu dia. Bapak Yati pada mula dia tak setuju. Kau tak kenal mak aku ni. Dia tu bomoh handal. Dia ni biarlah memang suka tolong orang. Tapi kalau dia dah tak suka tu maknanya dia tak suka. Isteri dia cakap, tak apalah bang, kita cubalah balik. Mak tiri dia pun hubungi Yati untuk sama-sama pujuk lah bapak dia untuk balik. Dan Yati pun dengan mak tiri dia sama-sama pujuk. Akhirnya bapak Yati pun setuju. Baiklah, bulan raya ni kita balik. Kita mohon pengampunan. Jadi malam raya tu pun sampai. Jadi bapak Yati dengan mak tiri Yati naik kereta pergi ke banglo rumah nenek Yati. Bila sampai tu dia hon-hon, titit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak tiri Yati pun cakap, Assalamualaikum mak. Mak. Tiba-tiba Yati yang ada di rumah tu, sebelum dia jawab Waalaikumsalam, nenek dia terus pergi kat depan pintu tu dan jawab, Waalaikumsalam. Oh, anak aku dah balik. Lama kau tinggalkan aku. Yang ini, yang ini menantu aku. Sayang aku dengan korang dua. Mai sini. Yati tengok tu, Yati terkejut. Wow,
Dan nenek dia berkelakuan pelik dan persilakan bapa Yati dengan isteri dia yang baru masuk ke rumah. Di dalam rumah tu ramai, ada saudara mara yang lain sedang mensiapkan hari raya lah besoknya kan. Jadi bila di dalam rumah tu dekat ruang tamu, bapa Yati dengan mak tiri Yati diperlakukan seperti raja dengan permaisuri. Apa yang dia nak nanti mak dia, nenek Yati yang hidangkan. Silakan. Nak apa, nak rendang, nak yang masak merah, nanti mak ambilkan je. Jadi Yati tengok macam Alhamdulillah. Kalau bulan raya ni mereka pun berbaik semula, bermaaf-maafan lah, mengeratkan silaturahim. Dan ni Yati macam baguslah. Nenek dia pun cakap kepada bapa Yati dengan isteri bapa Yati tu, korang ni dua anak dengan menantu aku. Buruk-buruk pun kita tetap keluarga. Jadi mak ni pun dah tua. Lepas ni selalu-selalulah datang kemari tengok mak. Bila mak tiri Yati dengan macam tu, dia pun suka. Alhamdulillah bang. Bang tengok bang, mak abang ni baik bang. Abang je sangka buruk dengan mak abang. Nenek Yati senyum aja. Dan okey, hari raya macam biasa. Dah macam biasa. Lepas hari raya habis, setiap 2 bulan sekali, bapa Yati dengan mak tiri Yati akan datang ke rumah nenek di banglo tu. Dah macam rapat. Cuma tak boleh datang selalu sebab mereka kan tinggal jauh. Sampailah dalam 3-4 bulan, bila Yati pergi berkunjung ke rumah bapa dia, tiba-tiba mak tiri Yati mengadu kesakitan. Yati tanya, mak kenapa mak? Mak tiri Yati tunjuk perut dia. Dia cakap, perut mak ni macam mengulas je lah. Tadi pagi pun mak asyik muntah je. Yati ingat kan mak ni mengandung ke apa. Tapi mak Yati cakap, tak, ini bukan mengandung ni. Ini perut mengulas, muntah-muntah. Lepas tu berak-berak, cerit-berit, cair. Yati kata, tak apalah mak, kita pergi doktor lah. Dan dia pergi doktor, tengok tak ada apa-apa. Tapi makin lama makin sakit. Sebulan lepas tu, perut mak Yati dah makin membesar. Sampai walaupun dia tutup dengan kain yang labuh, tetap Yati dapat melihat perut dia tu dah terkeluar. Perut mak dia dah terkembung sampai dah tak boleh tutup lagi. Jadi mak Yati pun dah lama-lama dah tak boleh diri tau. Dia dah makin sakit. Jadi dia cakap dengan Yati, Yati, sini, jom kita masuk bilik. Jadi sebab Yati kan perempuan, mak dia pun perempuan. Jadi mak Yati tu cakap lah, okey Yati, mak nak bagi tahu sesuatu. Mak Yati pun angkat selendang tu dan tunjuk perut dia. Bila Yati tengok, Astaghfirullahaladzim, mak, ini kenapa mak ni perut ni besar sangat mak? Tapi besar tu masih okey lagi, masih macam bocet gitu, tapi dah nampak lain. Kenapa ni? Mak dia kata senang je, sebab mak ni dia baik hati kan. Dia macam tak apalah, nanti mak pergi klinik, Yati tak perlu risau. Yati dah mula risau. Yati pun dah mula risau. Dia kata, mak macam gini mak, apa kata Yati bagi tahu nenek, sebab nenek ni pandai berubah orang. Jadi mungkin nenek boleh tolong. Jadi mak dia pun setujulah. Jadi malam tu masa Yati balik ke rumah banglo besar nenek dia tu, dia bagi tahu, Nek tahu tak, mak tiri Yati punya perut makin lama makin pelik lah. Dia punya perut tu dah makin membesar dah Nek. Yati ingat kan Yati nak minta tolong lah untuk suruh nenek tengok-tengok kan, sebab nenek kan pandai berubah orang. Nenek dia jawab macam gini tau, kesian menantu aku. Macam ginilah. Yati suruh bapa dengan mak tiri Yati datang jumpa nenek besok. Lepas tu nenek cubalah usahakan. Okey? Yati pun kata, baiklah. Nanti besok Yati akan hubungi diorang. Jadi Yati besok hubungi diorang dan diorang pun datanglah. Bapa Yati dengan mak tiri datang. Sampai ke depan rumah banglo tu. Bila sampai depan, Yati tolonglah angkat sampai masuk dalam. Bila masuk dalam, nenek Yati tak ada rasa macam risau ke, takut ke, tak ada. Dia tengok, dia senyum aja. Ini, tak apalah, mari sini. Kita cuba berubat, ya. Dan nenek pun berubat. Itulah kali pertama Yati melihat nenek dia berubat. Sebab sebelum ni kan selalu nenek dia masuk ke dalam ruang khusus dan tutup pintu dan dia tak tahu apa yang jadi kat dalam. Tapi kali ni dia nampak apa cara yang nenek dia gunakan. Dan apa yang Yati perasan, apa yang nenek dia baca tu bukan ayat Quran. Itu adalah mantra. Jadi Yati pun dah macam pelik, tapi dia, yalah, nenek sendiri, jadi dia percaya. Dan lepas dah 1 jam cuma merawat dengan mantra yang kita pun tak faham, tiba-tiba nenek cakap, okey,
tengoklah ini rasa dah okey lah ni. Kau balik lah. Tengok macam mana seminggu 2 ni. Jadi diorang balik. Seminggu 2 tu tengok macam mak tiri Yati tak sakit. Jadi Yati pun bangga lah. Wah, bagus, hebat nenek aku ni. Tapi sampai sebulan kemudian, bila Yati pergi ke rumah bapak dia, Yati sampai, mak tiri dia dah terbaring, perut dah makin besar. Dan bila Yati selak kain tu untuk tengok, besar dia dah besar macam kembung katak. Dan bila Yati pegang perut tu, keras, sekeras-kerasnya. Yati bila pegang tu, mak, kerasnya mak, ini ada masalah ni. Jadi Yati bagi tahu saudara mara yang lain. Saudara mara yang lain pun datang, makcik-makcik dia. Dan semua yang datang, bila habis dia tengok mak Yati, diorang keluar lah. Diorang keluar, diorang jumpa Yati. Semua orang cakap, Yati, pakcik rasa mak kau terkena busung. Busung ni, kau kena cari penawar. Bila bapak Yati dengar tu macam, busung? Siapalah nak aniaya isteri aku? Isteri aku ni orang baik. Semua saudara kata, ini busung. Ini busung. Yati pun dah buntu terdesak. Dia terus hubungi nenek dia. Nek, melalui telefon, nenek dia jawab. Dan dia kata, Nek, tolong Nek. Mak Yati punya perut dah makin besar, makin teruk Nek. Nenek dia dalam telefon jawab senang je. Oh macam tu. Kesian menantu aku. Maaflah Yati, nenek tak dapat bantu. Nenek kan dah makin tua. Lagipun, ini kan pilihan bapak engkau. Bapak kau yang pandai-pandai cari wanita ini, pandai-pandailah dia mencari penawar. Maaflah Yati, nenek dah tua, dah tak mampu lagi membantu orang. Lepas tu nenek dia tutup telefon. Yati bila tengok tu macam, dia macam 50-50. Nak marah ke nak apa? Sebab yelah, nenek dia bomoh yang handal. Tapi pada masa yang sama, nenek dia kan dah tua. Jadi dia sangka baik, okey nenek dah tak boleh. Jadi bapak dia tak pandai dalam rawatan Islam. Jadi dia cari aja mana bomoh-bomoh kampung yang dia tahu di sekitar situ, dan dia terimalah. Yang datang betul ke tak tu belakang cerita. Sebab otak dia dah buntu, sebab dia dah terdesak. Jadi siapa yang minta bantuan, dia datang dan terima. Dan ada 3 bomoh tradisional yang datang untuk periksa mak tiri Yati. Dan bila 3 tu datang dalam waktu yang berbeza, 3 tu tak sanggup. 3 tu cakap, ini adalah penyakit busung. Sihir ni dekat sangat. Dan orang yang melakukan sihir ni sangat kuat. Kita orang tak berani sanggup menghadapi. Maaf, orang ni orang lama. Bomoh yang melakukan isteri kau macam gini, mengancam sesiapa yang membantu akan mati. Kita orang tak sanggup. Kau carilah orang lain. Bila bapak dia dengar dia begitu daripada 3 bomoh yang berbeza, bapak dia dah tak faham. Dah buntu, dah terdesak. Jadi bapak dia dah macam jadi termenung lah. Pergi doktor pun tak tahu kenapa. Pergi rawatan tradisional pun tak tahu. Jadi dia pun tak tahu pasal ada ustaz-ustaz perawat ruqyah ke waktu tu. Yati pun tak belajar pasal ni, jadi dia tak tahu. Jadi Yati pun uruskan mak dia macam biasalah, mandikan, ambilkan air dan sebagainya. Tapi Yati perasan sesuatu yang pelik. Bila Yati sedang sibuk memerhatikan mak dia, dia tengok bapak dia selalu keluar pergi kerja, selalu balik lambat. Overtime. Jadi satu hari ni Yati dapat tahu yang sebenarnya bapak dia tak pergi kerja. Bapak dia bila keluar rumah, dia pergi ke rumah banglo nenek dia. Tak tahu apa yang dia buat, tapi dia bagi alasan dia pergi kerja. Sebenarnya dia pergi jumpa nenek Yati untuk bersama luangkan masa bersama mak dia. Jadi Yati macam terkejut. Bak, isteri bapak sakit ni. Kenapa bapak pergi dengan nenek, pergi santai-santai pula? Tapi bapak dia macam lupa tau. Macam dia ingat je, bapak tadi pergi kerja lah. Singgah pun rumah nenek pun sekejap. Dia ingatkan macam sekejap, tapi rupanya dah lama. Macam dah jadi tongong gitu. Dan dalam seminggu kemudian, masa Yati tengah jaga, tiba-tiba bapak dia kata, kau keluar. Dia tutup pintu dan tiba-tiba bapak dia panggil pakcik-pakcik yang lain dan masuk. Dalam 2-3 pakcik dia datang. Masa tu mak Yati meronta-ronta, sakit. Tolong bang. Jadi Yati nak masuk tapi tak boleh. Bapak dia kata, kau budak-budak kau keluar. Dan dalam 20 minit kemudian, tiba-tiba dengar letupan. Bam! Lepas tu senyap. Orang kat luar, saudara mara yang lain, dan macam tanya tau, kenapa? Bapak dia tiba-tiba keluar dan cakap, korang panggil ambulans. Tapi tak benarkan orang lain masuk.
Ambulans sampai, paramedic tu masuk dan cek, oh rupanya mak Yati dah meninggal dunia. Tapi bapak dia masih tak cakap apa yang jadi. Letupan apa tu? Itu yang Yati tertanya-tanya. Yati pun macam terkejut lah. Dia pun tak tahu apa nak buat. Dia tunggu rumah, layan tetamu. Dia hubungi nenek dia. Nek, mak tiri Yati dah meninggal dunia. Nenek dia kata, oh baiklah, nanti nenek datang ya. Jadi sehari tu urusan jenazah ada dekat hospital. Besoknya mereka bawa balik mayat tu, jenazah tu untuk ke rumah untuk siapa yang nak tengok dan sebagainya lah. Tapi yang peliknya, bila jenazah tu sampai ke rumah, jenazah tu dah dibungkus lah. Dibungkus dan ditutup kain dan sebagainya. Yang peliknya, di bahagian perut mak tiri Yati dah jadi kempis. Dah tak kembung lagi macam katak. Tapi Yati macam terkejut, macam kenapa boleh jadi kempis pula? Saudara mara yang lain pun tertanya-tanya. Tapi yelah, sebab jenazah dia, jadi semua senyap dulu. Tiba-tiba nenek Yati pun sampai. Assalamualaikum. Dan nenek Yati masuk tu, kita ingatkan dia sedih kan, dia nangis. Sebab yalah, macam mana dulu mak Yati pernah meninggal, nenek sedih nangis. Mungkin sekarang pun mak tiri Yati meninggal pun nenek sama juga. Tapi kali ni berbeza. Nenek dia senyum macam. Tapi nenek senyum sekejap je. Tapi Yati dah buat perasan. Itu 5-10 saat tu Yati perasan. Lepas dah kebumikan, dah jenazah semua dah habis, nenek dia masih ada kat rumah tu lah. Yati pun dekat dengan nenek dia dan Yati kata, Nek, saya rasakan Nek, mak tiri Yati terkena sihir sama dengan apa yang arwah mak Yati kena. Betul tak Nek? Semua dua-dua ni terkena ilmu hitam. Nenek dia hanya tengok Yati dan senyum aja. Berbeza cu. Dan ayat terakhir yang nenek dia tanya Yati adalah, di saat akhir mak tiri kau meninggal, ada tak bunyi letupan? Yati kata, ada Nek, ada. Nenek dia lagi senyum je. Oh, yalah. Itu saja. Nah, jadi itulah kisah mengenai Yati dengan keluarganya. Semoga kisah ini dapat memberi pelajaran dan pengajaran untuk awak semua. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.